Okey, so kita teruskan dengan kadaran. Okey, kadaran ni kita boleh lihat definisi yang diberikan. Kadaran ialah suatu hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah atau dua kadar. So dia adalah hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah atau dua kadar. Clue dia ada kesamaan. Bila ada kesamaan, maksudnya kita akan guna simbol sama dengan. Okey, jadi kita terus pergi contoh lah supaya nampak macam nak tulis. Contoh yang pertama, bagaimanakah kita hendak menulis kadaran bagi situasi yang berikut? Jika 3 biji bola berharga RM5, maka 12 biji bola berharga RM20. Kita ada dua kadar dekat situ kan, 3 biji dengan RM5, 12 biji dengan RM20. Maka kita boleh tulis dalam bentuk kadaran dalam bentuk kesamaan, iaitu soalan A, 3 biji per RM5 kadarnya sama dengan 12 biji per RM20. So itulah kadaran. Kita bandingkan. Nak bandingkan tu kita kena ada simbol sama dengan. So bila kita ada sama dengan kat tengah, bermaksud kita telah menggunakan konsep kadaran. Tak ada sama dengan, tadi kita buat soalan semua tak ada sama dengan. Itu adalah kadar. Apabila dua unit yang berbeza. Bila satu unit saja, maksudnya itu adalah nisbah. Okey, kena pandai bezakan tiga tu. Okey, soalan B pula. 4 blok kayu disusun menegak ialah 24 cm. Apabila laju menyusun 13 blok kayu menegak, tinggi susunan 78. Maka kita pun buatlah kadarannya. 4 blok kayu per dengan 24 cm sama dengan 13 blok kayu per dengan 78 cm. Okey. Yang penting syaratnya adalah nilai di atas unit ni sama di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau atas adalah nilai blok kayu untuk sebelah kiri, sebelah kanan pun sama. Awak tak boleh lah 4 blok kayu per 24 cm sama dengan 78 cm per 13 blok kayu. Tak boleh. So benda yang dekat atas kena sama untuk kedua-dua belah persamaan, di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Dan yang terakhir, terdapat 13 orang murid lelaki, 15 murid perempuan dalam setiap kelas. Jika terdapat 65 murid lelaki tadika, maka 75 murid perempuan. Okey, so kita pun buatlah kadarannya. 13 lelaki per dengan 15 perempuan. Okeylah, kita guna short form lah sebabnya ruang tak nak cukupi di sini kan. Okey, so 13 lelaki per 15 perempuan sama dengan 65 lelaki 75 perempuan. Okey. Itu adalah kadaran. Okey, kita tengok lihat contoh macam mana kita nak menentukan nilai yang tidak ketahui dalam satu kadaran. Okey. Sebenarnya benda ni kita dah belajar daripada dulu, cuma kita tak sedar bahawa benda yang kita kira, kaedah yang kita gunakan tu adalah sebenarnya untuk mencari nilai dalam kadaran. Okey, terdapat 200 pemain dalam 8 pasukan rugby yang menyertai suatu karnival sukan. Tentukan bilangan pemain dalam dua pasukan jika setiap pasukan mempunyai bilangan pemain yang sama. Okey, so dia ada banyak kaedah. Ada, kalau kita refer buku teks tu, ada kaedah unitary, ada kaedah kaedah menggunakan konsep kadaran dan sebagainya lah. Jadi boleh pilih mana-mana kaedah. Tak semestinya ada satu saja kaedah untuk selesaikannya. Ada banyak kaedah. Okey, cumanya ikut mana yang awak faham dan awak selah. Okey, cikgu tunjuk kaedah yang pertama. Kaedah unitary. Kaedah unitary itu maksudnya adalah kita nak cari nilai untuk satu unit dulu. Nak cari satu unit, lepas tu kita tengok soalan. Soalan nak minta berapa unit dan kita darab. Okey, terdapat 200 pemain dalam 8 pasukan. Jadi kita nak cari satu, sebab soalan minta berapakah bilangan pemain untuk dua pasukan. So, awak nak cari dululah dalam satu pasukan ada berapa orang. Supaya awak tahu bila dua, kita darablah dua nanti. Satu pasukan ada berapa orang? Kita nak cari. Satu pasukan ada berapa orang? 200 adalah dalam 8 pasukan. So, kita dah belajar dah sebelum ni. Kita dah belajar sebenarnya daripada sekolah rendah lagi awak dah belajar. So, untuk cari berapakah bilangan pemain dalam satu pasukan, apa yang kita buat adalah 200 kita bahagi dengan 8. So bila 200 bahagi 8, awak dapat 25.
So bermaksud satu pasukan ada 25 orang. Satu pasukan ada 25 orang. Jadi kalau dua pasukan, kita nak buat apa? Yes, bijak. Siapa yang kata darab 2 tu bijak. So 25 kita darab dengan 2, maka kita dapatlah 50 orang. Dah, settle. So sama kan, macam kita pergi kedai, pergi koperasi. Dia kata beli coklat 2 harganya RM4. Awak nak beli 4, berapa harganya? So awak akan bagi 2, ni awak darab 4. Okey, so ini adalah konsep kedudukan sendiri. Okey, so kita lihat soalan di sini. Dia kata dalam ujian segak semasa waktu pendidikan jasmani, Amir boleh melakukan senaman tekan tubi sebanyak 60 kali dalam masa 3 minit. Berapa kali tekan tubi yang boleh dilakukan oleh Amir dalam masa 5 minit? Andaikan dia melakukannya dengan kadar yang sama. Okey, so nak guna kaedah tadi unitary boleh, tapi cikgu nak tunjuk kaedah kedua, iaitu kita menggunakan konsep kadaran. Macam mana tu nak buat konsep kadaran? Okey, menggunakan konsep kadaran, kita tulis kita tulis apa yang diberi kat situ. 60 kali dalam masa 3 minit. Ini adalah kadar yang pertama. Kan, 60 kali dalam masa 3 minit. So, kita tulis kadar yang pertama. 60 kali per 3 minit. Okey, kadaran maksudnya apa? Kita bandingkan dua kadar. Ini kadar yang pertama. Kadar yang kedua, berapa kali tekan tubi yang boleh dilakukan? Dalam masa 5 minit. Yang awak tahu masa 5 minit. Tapi awak tak tahu sini. Berapa kali dalam masa 5 minit ni? So, macam mana? Macam mana kita nak cari tu? Kita kena cari kadarannya. Kadarannya adalah apa? Tapi ini susah sikit lah maaf lah, cikgu salah pilih soalan pula. Okey, tapi tak apa, bukan susah. Susahnya adalah sebab 3 nak pergi 5, kita tak ada satu sifir. 5 tak ada dalam sifir 3, jadi awak tak boleh nak darab. Biasalah. Tapi tak apa, kita masih boleh darab. Kita gunalah pecahan ke perpuluhan, tak ada masalah. Okey, untuk 3 dapat 5, apa yang awak akan buat? Awak akan darab 5/3. Sebab dia tak boleh nak darab dengan satu nilai nombor bulat. Okey, 3, cikgu contoh sebelah kanan ni. 3 darab 5/3, awak akan potong-potong, dapatlah jawapannya 5. So 3 nak bagi 5, awak akan buat 5 darab 5/3. Jadi bila bawah itu kadarannya begitu, maka yang atas pun kadarannya kena sama. 60 nak pergi dekat nilai yang kita tak tahu tu, kita kena darab dengan 5/3. Jadi 60 darab 5/3, apabila diselesaikan, ni 1 potong, ni 20, maka awak akan dapat 100 kali. So ini adalah jawapannya, 100 kali. Jadi dalam masa 5 minit dia dapat membuat tekan tubi sebanyak 100 kali. So ini adalah yang dipanggil sebagai konsep kadaran. Okey, kita tulis dalam bentuk kadaran, kemudian kita cari. Daripada nilai kadaran yang nilai kadar yang kita dah ada, macam mana nak pergi pada nilai tidak diketahui? Darab berapa, bahagi berapa, supaya nilai yang sama kita gunakan untuk mencari nilai yang tidak diketahui. Okey, kita lihat pada contoh yang ketiga. Seorang peladang menanam 3 pokok cili per 0.5 meter kuasa 2. Okey, berapakah pokok cili yang boleh ditanam oleh peladang itu dalam suatu kawasan seluas 85 meter kuasa 2. Okey, jadi kalau nak guna kaedah yang tadi boleh, tak ada masalah. Cikgu tunjuk kaedah yang ketiga, iaitu yang kita panggil sebagai kaedah darab silang. Okey, kaedah darab silang ni konsep dia sama. Cara nak tulis adalah sama dengan macam mana kita tulis kadaran tadi. Okey, cumanya apa yang kita nak cari? Kita start dengan apa yang kita nak cari. Kita nak cari berapakah pokok cili. Okey, awak tajuk algebra awak tak belajar lagi, tapi tak apalah. Benda yang kita tak tahu tu kita akan wakilkan dengan algebra. Wakilkan dengan apa-apa huruf. Okey, biasa yang kita gunakan adalah X, Y, apa semualah. Okey, kalau tak nak gantikan dengan huruf pun tak apa, awak boleh buat kotak macam cikgu buat dekat contoh sebelum ni. Okey, tapi yang ni cikgu nak guna nilai Y lah. Okey, berapakah pokok cili yang boleh ditanam? Okey, awak nak cari berapakah pokok cili, which is awak tak tahu. Tak tahu kan? So bila tak tahu, kita gantikan dia dengan Y. So berapakah pokok cili? Okey, pokok cili yang kita nak cari ni, kita tulis di sini. Pokok cili yang kita nak cari, kita wakilkan dengan huruf Y. So berapa yang kita nak cari tu?
dia akan ditanam di kawasan seluas 85 meter kuasa 2. So ini adalah dia punya kadar. Y, nilai yang kita tak tahu tu per 85. Keluasannya 85. Yang diberi, so sama dengan yang diberi dalam soalan 3 pokok cili. Bila atas kan cikgu kata, bila atas kita cerita pasal pokok, kita cerita pasal bilangan pokok. So sebelah kanan pun atasnya kena bilangan pokok. So kita ada 3 yang ditanam dengan keluasan 0.5. Dalam kadaran dan nisbah, kita tak perlu tulis lah unit sebab nanti kita akan buat pengiraan. Okey, darab silang tu maksudnya apa? Kita silang lah darabnya. Jadi yang ini bersilang darab dengan sana, yang kanan ni akan bersilang darab dengan sini. Okey, so dia akan jadi Y darab 0.5 sama dengan 3 darab 85. Okey, 3 darab 85 cikgu rasa tak ada masalah lah. Kita dapat jawapan 3 darab 85 bersamaan dengan 255. Yang ini Y darab 0.5. Tak boleh kira kan sebab kita ada Y. Okey, so sekarang awak nak cari berapakah pokok cili. Awak cari nilai Y tu. Walaupun awak tak belajar lagi bagaimana untuk menyelesaikan algebra, tapi sebenarnya benda ni kita dah belajar daripada sekolah rendah. Satu nilai darab dengan 0.5 sama dengan 255. Apakah nilai itu? Awak akan buat apa? Okey, time's up. Siapa tak dapat jawab tu maksudnya dia lupa lah tu apa dia belajar. Okey, nak cari Y maka kita akan buat 255 bahagi dengan 0.5. Bila sini darab, dia akan jadi bahagi. Kalau awak belajar dulu kan. Okey, so 255 bahagi 0.5. Maka dapatlah jawapannya 510 pokok. So itu adalah kaedah darab silang. Okey. Baik, so kita dah go through lah 3 standard pembelajaran yang kita nak fokus hari ni. Yang pertama, kita nak tahu apa itu kadar. Yang kedua, kadaran. Dan yang ketiga, kita nak bagaimana kita nak mencari nilai bagi sesuatu kadaran. Ada 3 kaedah yang cikgu telah tunjukkan. Yang pertama, kaedah Unicary. Yang kedua ialah kaedah menggunakan konsep kadaran. Dan yang ketiga adalah yang berada dalam slide ini, iaitu kaedah darab silang. Okey. So mungkin masih belum, masih tak faham, tak apa, kita teruskan dengan latihan. Make sure buat latihan supaya kita akan lebih faham apa sebenarnya yang telah kita pelajari. Okey, so untuk tugasannya, sila buat buku modul nilam 21. Okey, modul Pak 21, modul nilam, muka surat 37 hingga 39. Okey, selamat meneruskan belajar matematik. Enjoy belajar matematik. Assalamualaikum.